Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya hari ini tiba-tiba pula timbul spekulasi untuk memutar belit dan cuba untuk mengalihkan perhatian kemelut yang berlaku dalam Perikatan Nasional. Ada yang menganggap laporan mufakat nasional gagal kerana komplot Anwar Zahid. Laporan ini hanya satu sandiwara drama wayang kulit yang mahu mengalihkan perhatian netizen pengundi rakyat Malaysia terhadap isu pergaduhan yang berlaku di dalam Perikatan Nasional. Bekas anggota Jawatan Kuasa PAS Pusat, Muhammad Zuhdi Marzuki, menegaskan keruntuhan mufakat nasional MN berpunca daripada hubungan rapat Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim. Apabila kenyataan beliau nyatakan ini tular di media sosial, ramai netizen yang mula mengecam kenyataan ini. Mereka kata, kamu hanya cuba cari alasan untuk memperbetulkan, untuk menghalalkan tindakan PAS mengkhianati parti UMNO. Itu saja yang kamu tahu, kata netizen. Sebenarnya alasan ini tidak boleh diterima sama sekali. Kerana sebelum Anwar dan Zahid Hamidi berkawan ataupun dalam Pakatan Kerajaan Madani, belum ada pun isu mereka bersama. Yang ada dalam mufakat nasional ketika itu. Belum pun ada pakatan antara Zahid dan Anwar. Pakatan hanya wujud selepas berlakunya kekosongan ataupun berlakunya tergantungnya kerajaan kerana tiada satu pun gabungan yang menjadi majoriti dalam pilihan raya umum ke-15 yang dulu. Jadi, kalau PAS kata hubungan rapat itu boleh kata satu spekulasi yang tidak tepat. Kerana kerajaan perpaduan ini hanya muncul, hubungan rapat antara Anwar dengan Zahid hanya muncul selepas pilihan raya ke-15. Jadi, siapa sebenarnya yang cuba putar belit? Menurut beliau, kegagalan itu bukan berpunca daripada kesilapan PAS seperti yang didakwa oleh Setiausaha Agung UMNO, Ashraf Wazdi Dusuki. Itulah kan. Ramai yang cuba putar belit sana-sini, cuba menyelamatkan diri. Kalau sudah terbongkar, disitulah salahkan orang. Ramai netizen kata PAS memang sudah begitu sifatnya, akan salahkan orang kalau orang buat salah, kalau dia buat betul, kata netizen. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan izinkan saya berkongsi kepada Anda semua. Ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita tidak sembuh daripada sebarang jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mendidik, mengajar dan menguatkan imun badan kita serta menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita, bersembunyi dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini lulus KKM halal, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan juga penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran. Transfer Factor for Life terapi imun ini adalah jawapan kepada masalah kesihatan Anda. Mungkin ini jawapan yang Tuhan hantar untuk doa Anda. Saudara, sehari dua ini Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wazdi Dusuki telah membangkitkan kembali punca-punca keruntuhan MN. Dia sekali lagi menuduh PAS sebagai punca utamanya, malah PAS dituduh menikam UMNO dari belakang. Sebenarnya, apa yang Ashraf Wazdi Dusuki nyatakan itu semua orang sudah tahu. Semua orang sudah tahu. PAS bersokongkol dengan bersatu secara diam-diam, membuat pakatan secara diam-diam. Ketika UMNO bertanya, mereka jawab tiada. Akhirnya terbukti apabila mereka sebenarnya sudah bersama dalam Perikatan Nasional. Jadi sekarang cuba nak salahkan pula UMNO. Nanti akhirnya paling kita takuti ialah mereka akan akhirnya menyalahkan DAP. Alas-alas kata orang, ini salah DAP. Itulah cari salah orang tapi tak pernah mengaku itu salah sendiri.
Menurut beliau lagi, komplot itu adalah untuk menumbangkan kerajaan bersama PAS, UMNO, dan Bersatu. Siapa kata, tiada pun Anwar hanya dapat jadi Perdana Menteri selepas pilihan raya. Tiada pun komplot itu. Yang ada, Anwar Ibrahim menandatangani MOU dengan Ismail Sabri Yaakob. Itu saja. Dia tak sibuk untuk tumbangkan cukup jumlah dan sebagainya. Berbanding dengan Perikatan Nasional, dari dulu sampai sekarang masih menyebut cukup nombor, cukup nombor, cukup nombor, cukup nombor, dan sebagainya. Turun Anwar, dan sebagainya. Mau disuruh menandatangani MOU, tak mau pula. Oke lah, sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pakatan PAS, dua dah berkubur, satu mula tenat. Itu kata Zuhdi. Wah, persoalannya pada hari ini ialah sampai bila Perikatan Nasional ini akan bertahan. Saya meramalkan Perikatan Nasional akan berpecah menjelang pilihan raya nanti. Kerana belum pilihan raya sudah mula ungkit-mengungkit tentang dana politik. Belum lagi kita cerita, belum lagi kita cakap tentang apa yang kita sebut sebagai pembahagian kerusi. Sekarang ini MIC pun nak ikut masuk parti penggabungan ini. MCA pun ada cerita-cerita kononnya nak pertimbang juga. Sekarang dalam parti itu ada, dalam pakatan itu ada gerakan. Ada juga apa nama satu lagi tu yang mewakili orang India. Saya pun tak berapa ingat. Tapi MIPP kalau saya tak silap. Sekarang Perikatan Nasional belum lagi pilihan raya sudah mula ungkit-mengungkit. Dana si anula, dan macam-macam. Paling teruk lagi, belum cakap tentang pembahagian kerusi. Kalau sudah cakap tentang pembahagian kerusi, ditambah lagi Parti Bersatu dan Parti PAS, dua-duanya mahu kemenangan di kawasan yang sama. Dominannya Melayu Islam. Jadi, agak-agaklah nantikan, belum lagi pilihan raya nih pun sudah mula bertikam-tikam lidah, tikam sini, tikam sana. Bayangkan kalau sudah mula pilihan raya, apa agak-agaknya akan terjadi. Itu sebabnya ramai netizen menjangkakan Pakatan Perikatan Nasional ini tidak akan dapat bertahan. Jangan mimpi untuk jadi kerajaan lagi, kata netizen. Macam mana mau harap pakatan yang rapuh ini boleh memerintah negara? Serapur-rapuhnya Pakatan Kerajaan Paduan Madani yang dianggotai oleh khususnya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ini pun ini lebih kukuh daripada Perikatan Nasional tahu. Tiada istilah-istilah yang lebih teruk daripada Perikatan Nasional, kata netizen. Seorang bekas anggota jawatan kuasa PAS pusat hari ini memberi gambaran bahwa Perikatan Nasional kini berada dalam keadaan yang mulai tenat. Menurut Muhammad Zuhdi Marsuki, PAS membentuk beberapa gabungan politik dalam tempo sedikit yang lepas. Katanya daripada 3 gabungan politik yang disertai PAS, 2 sudah berkubur. Betul lah kan? Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Sebelum itu, izinkan dulu saya kongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Mungkin jawapan kepada masalah kesehatan Anda yang selama ini membelenggu Anda. Mungkin ini jawapan yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Terapi imun transfer factor for life ini bertindak mengajar, mendidik, menguatkan, dan menyeimbangkan imun badan kita. Secara ringkas dan umumnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan badan kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit, lalu penyakit berakar di dalam tubuh badan kita. Tetapi terapi imun ini mendidik, menguatkan, dan mengajar imun badan kita supaya jadi kuat, bijaksana, dan seimbang. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana, dan seimbang, imun badan itulah yang bertindak menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Lalu kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini
lulus KKM halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Cepat dapatkannya sekarang. Saudara-saudara sekalian, menurut Muhammad Zuhdi Marzuki, PAS membentuk beberapa gabungan pakatan dalam tempo sedekad. Katanya, daripada 3 gabungan politik disertai PAS, 2 sudah berkubur. Dalam tempo 10 tahun, PAS telah membentuk 3 gabungan politik, Gagasan, Muafakat Nasional, dan Perikatan Nasional. 2 telah berkubur, 1 sudah mulai tenat, katanya lagi. Senang saja cerita, saudara. Kalau sesekali orang itu bercerai, kita boleh kata mungkin masalah orang lain. Kali kedua dia bercerai lagi, mungkin itu masalah orang lain. Tapi kalau sudah 3 kali bercerai dengan orang lain, mungkin itu bukan masalah orang lain, tapi masalah daripada diri sendiri. Merujuk kepada PAS, kalau PAS bercerai dalam gagasan rakyat dahulu, mungkin masalah DAP. Tapi bercerai lagi kali kedua dalam Muafakat Nasional, mungkin salah UMNO. Tapi kalau sudah kali ketiga bercerai lagi dalam Perikatan Nasional, itu bukan salah orang lain, itu salah PAS sendiri, kelemahan PAS sendiri, bahkan mungkin kejahatan PAS sendiri, dan kelicikan PAS sendiri. Jadi saudara, berkuburnya pakatan itu bukan salah orang lain. Jangan pula salahkan orang lain. Sekarang sudah mulai tular di media sosial, kononnya Muafakat Nasional salah Anwar, salah Zahid. Tapi PAS lupa, dia sudah 2 kali bercerai. Takkanlah semua salah orang. Nah, sampai netizen kata, biasalah PAS nih, kalau salah orang, kalau salah dia pun salah orang. Saudara-saudara sekalian, gagasan yang dirujuk Muhammad Zuhdi itu merujuk kepada Pakatan Politik Gagasan Sejahtera yang asalnya dibentuk PAS bersama Parti Ikatan Bangsa Malaysia Ikatan pada Ogos 2016 sebelum disertai Barisan Jemaah Islamiyah Malaysia Berjasa kira-kira sebulan kemudian. Muafakat Nasional pula merujuk kepada Muafakat Nasional yang melibatkan PAS dan UMNO. Jika gagasan tertubuh sebelum PRU ke-14, Muafakat Nasional pula terbentuk selepas pilihan raya itu yang menyaksikan Barisan Nasional dikalahkan buat pertama kali dan Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Ia meletakkan PAS dan UMNO BN sama-sama menjadi pembangkang. PAS kemudian mengambil langkah sepihak membentuk Perikatan Nasional bersama Bersatu selepas Kerajaan Pakatan Harapan dijatuhkan melalui langkah Sheraton. Menyertai gabungan itu kemudian adalah beberapa parti lebih kecil seperti Gerakan. Bagaimanapun, akhir-akhir ini hubungan di antara PAS dan Bersatu dilihat tegang ekoran isu, termasuk pencalonan Perdana Menteri, siapa yang lebih wajar mengetuai PN, serta percaturan strategi menghadapi PRU. Menyusul di bawah hantaran Muhammad Zuhdi itu adalah beberapa reaksi termasuk rasa kurang senang pengguna media sosial yang berpendapat bekas setiausaha politik Menteri Alam Sekitar dan Air itu tidak wajar membuat kenyataan sedemikian. Kepada satu komen yang meminta kepastian jika Muhammad Zuhdi melihat PN benar-benar tenat, bekas pensara kanan di Universiti Malaya itu menjawab, harapnya masih boleh diselamatkan lagi. Untuk rekod PAS, bukanlah asing kepada langkah mengadakan hubungan politik. Sebelum gagasan MN dan PN, parti itu pernah menubuhkan Angkatan Perpaduan Ummah bersama Parti Semangat 46 dan Pakatan Rakyat bersama PKR dan DAP. Tapi semua pun gagal, bukan salah orang lain. Coba perhati dulu. Jago Kampung Resort kata, bolehlah masukkan nyamuk baru MCA dan MIC. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.